wa sunna limunfaridin wa imamin wa ma'mumin takbiratun fi kulli khafdin wa raf'in littiba'. Itu dia. La fi raf'in min ruku'in bal yarfa'u minhu qailan sami Allahu liman hamidah. Itu dia. Kata dia, sunat bagi orang solat munfarid, sunat bagi orang solat munfarid maknanya orang sembahyang seorang diri. Orang sembahyang seorang diri, misalnya kita sembahyang di rumah kita tu seorang diri, dan juga orang jadi imam dan juga makmum. Kalau kita seorang diri, kita boleh takbir pada masa kita rakaat, takbir Allahu Akbar. Tu imam kita juga, makmum belakang takbir Allahu Akbar. Satu. Tempat dia masa turun tu dia panggil sini fi kulli khafdin, tiap-tiap kali kita turun Allahu Akbar. Tu dia. Lepas tu kita sami Allah tu tidaklah mana. Kita tidak, kita sujud Allahu Akbar. Dua kali dah. Ya? Kita angkat kepala ni Allahu Akbar. Kita sujud yang kedua Allahu Akbar. Kita bangun Allahu Akbar. Jadi ada berapa kali kita takbir tu? Maka kita semayang kan? Allahu Akbar tu tak apalah, mula-mula tu takbiratul ihram tu wajib. Ini sunat. Allahu Akbar. Kita baca alhamd. Kita rakaat Allahu Akbar. Sunat. Subhanallah hamidah, tak ada lah tu. Turun rakaat, turun sujud Allahu Akbar. Dua. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Sujud yang kedua Allahu Akbar. Ya. Bangun Allahu Akbar. Ada 5 tempat masa kita sujud tu, masa kita duduk tu, masa kita rakaat tu, masa kita rakaat Allahu Akbar. Itu tidak. Kita sujud Allahu Akbar. Kita duduk Allahu Akbar. Sujud kedua Allahu Akbar. Kita bangun rakaat kedua Allahu Akbar. 5 tempat lagi. Sunat Allahu Akbar. Sunat bukan wajib. Sama ada kita sembahyang seorang diri, kita boleh sunat buat begitu, ataupun kita jadi imam Allahu Akbar 5 tempat, ataupun kita jadi makmum imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar kita sebut tu. So angkat tangan tu bab lain lah. Tu suku bab sebut Allahu Akbar tu. Jadi sekarang mungkin timbul satu persoalan pada kita. Mengapa dalam semayang tu Allahu Akbar banyak sangat tu? Fatihah sekali je tak? Surah sekali je. Ayat awal sekali. Ayat akhir sekali. Salam 2 kali ya. Assalamualaikum. Tapi takbir ni, Allahu Akbar ni ada 5 kali tiap-tiap rakaat tu. Kalau semayang tu 4 rakaat, 20 kali takbir Allahu Akbar tu. Tiap-tiap satu rakaat tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa yang Nabi semayang tu kita ikut dia bukan kena sunat takbir 5 kali tiap-tiap rakaat. Rakaat kedua 5 kali, yang ketiga 5 kali.
Rakaat 20 kali. Masuk takbir ihram 21 kali. Rakaat pertama itu. Mengapa itu? Tu. Nak tahu mengapa itu? Cuba ambil bagi nota Betul bagi. Kat sini ada mengapa tu. Tolong bagi deh. Sila. Silakan. Ini apa? Tu dia. Ada hak biasa ni tak? Hak biasa. Ada sebab hak biasa. Ni hak asal. Ada. Salah. Ada. Ada. Hak biasa. Di sini. Ada. Tengok. Hurayang ni duduk sini. Ya. Tengok baik-baik. Dah ujang ke apa? Tak tu. Ujang kau Ya. Apa yang baik? Disunatkan bertakbir Allahu Akbar pada setiap kali turun. Kita bangun. Bila tu rakaat turun Allahu Akbar. Subhanallah yang mudah. Yang kedua sujud Allahu Akbar. Lepas tu duduk atau dua sujud Allah. Sujud yang kedua Allahu Akbar. Bangun bercacang Allahu Akbar. Jadi mengapa dalam sembahyang tu banyak sangat perkataan takbir, ungkapan Allahu Akbar sampai peringkat Allah Akbar tu start daripada kita Allah. Kalau turun sujud daripada kita duduk diri ni qiyam sampai panjang suara kita Allah. Sujud kelata Allah Akbar lagi. Berarti dari mencecah lantai gitu ya. 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 Fatihah dah baca. Fatihah baca. Tak apa. Tayat awal sunat ba'at. Sunat. Yang wajib takbir Allah Akbar takbir ihram. Baca alham. Rukuk sujud sunat baca. Tayat awal tu sunat aja, sunat ba'at. Kalau tak baca susah sunat aja. Tayat akhir wajib lah. Dan salam. Salam wajib. 4 aja. Ya. Gini. Betul lah. Kita sepatutnya Assalamualaikum warahmatullahi. Dada kita lah kita boleh Kaabah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau Assalamualaikum itu tak jadilah. Itu orang ni dia buat sedap dia. Itu tempat dia bergantung diri dia buat sedap dia. Tak ikut Nabi. Kanang mana kanang? Mana kanang kan? Bukan pandang-pandang gitu. Balik dada. Tak boleh lah gitu. Ya. Betul memang betul. Memang betul gitu.
Memang begitu. Betul gitu. Ya. Kena jagalah mana. Kena jagalah. Ya. Ambil. Tak apa, ambil. Dia dada ni kiblat Kaabah sini. Dada. Hati kita kiblat Allah. Mana kita ingat Tuhan tu dengan hati kita, Allah dalam hati Allah. Kaabah tu kiblat dada. Ingat tak Kaabah? Tapi jangan pula kita duduk semayang depan Kaabah itu kita ingat pada Kaabah. Itu kacau tu. Ingat pada Allah. Dah dada menghadap Kaabah dah. Ingat apa lagi Kaabah? Ainul yakin. Yakin tu Kaabah depan kita. Dengan mata inilah, dengan otak inilah sedar kita. Mengapa Allah kebaikan Kaabah lagi? Dah saat menghadap Kaabah dah. Itu dia. Jadi yang menghadap Kaabah itu dada. Yang menghadap Allah hati. Lepas tu masa tu tengok Kaabah tu sujud. Ingat masa berdiri, ingat tempat sujud kita. Sujud kerana Allah. Dada menghadap kepada perintah Allah. Atau perintah Allah tu. Perintah Allah menghadap dada kan. Fa anna apa ni dalam Quran tu ni apa ni Syatrul Masjidil Haram tu. Syatrul Masjidil Haram. Fawallu wujuhakum Syatrul Masjidil Haram. Pandanglah muka kamu kepada Kaabah tu. Fa inama tu'allu fasama wajhullah. Tapi hati kamu memandang Allah di mana-mana saja. Kerja muka dada takluk kepada Kaabah. Kerja hati takluk kepada Allah. Barulah sah dari segi perjalanan batin. Itu cara dia. Jadi kita takbir Allah kebab tu adalah ittiba'. Menjadi iman sembahyang gitu juga makmum takbir Allah kebab tu pada setiap kali turun dan bangun kembali kerana ittiba' ikut Nabi. Kita bangun tu. Dia baca tahiyat awal, kita bangun. Allahu Akbar. Jadi Allah kebab tu sunat kat tangan tahiyat awal tu kita bangun Allahu Akbar. Baca tahiyat awal. Sunat je Ustaz. Sunat je. Kerana mengikut buatan cara baginda kita Rasulullah SAW berbuat demikian. Kecuali tidak bertakbir Allah Akbar itu ketika bangun dia rakaat. Kalau kita rakaat gitu, kita tak boleh kata Allah Akbar itu sebab Nabi tak buat. Yang Nabi buatnya sami Allahu liman hamidah. Berarti itu Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wal ardh. Sami Allahu liman hamidah. Bila tegak tu Rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wal ardh. Itu cara dia. Jadi masa yang tidak tu tak ada akhbar. Yang adanya ganti dia sami Allahu liman hamidah. Sebabnya kerana mengikut sunnah juga. Masa kita iktidal tu jangan takbir Allah Akbar. Kita ganti dengan sami Allahu liman hamidah. Yang ni tidak disunatkan kita bertakbir ketika bangkit dari rakaat ke iktidal tu. Jelas. Di manakah dia takbir Allah Akbar ketika turun? Pertama takbir Allah Akbar tu ketika turun ialah ketika rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Allahu Akbar. Tu rakaat. Ni masa turun ni. Masa turun sujud. Allahu Akbar. Lepas tu duduk. Masa sujud. Allahu Akbar. Tu dia. Ingat? Tu dia. Sunat. Sujud tu wajib mana sebut Allah Akbar tu.
Jadi dalam gerak-geri kita, dalam haraki kita, perkataan kita, masa semayang mula Allahu Akbar, masa rakaat Allahu Akbar, masa turun sujud Allahu Akbar, masa duduk Allahu Akbar, sujud yang kedua Allahu Akbar, masa qiyam Allahu Akbar. 5 kali kita sebut Allah Maha Agung, Allah hebat, Maha besar. Jadi hati kita itu maksud jadi apa? Itu dia. Pertama ialah ketika kita turun rakaat, kita bertakbir Allahu Akbar. Yang kedua, kita turun sujud, takbir Allahu Akbar. Di manakah tempat takbir itu tak disunatkan? Jawab dia ialah ketika bangkit kepala dia rakaat. Masa tidak Allahu Akbar tak ada. Ya ada. Tu rakaat kita tidak ganti dia sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang puji dia. Tu dia. Kalau kita baca alhamdulillah kan, puji bagi Allah, Tuhan dengar orang puji dia. Sebabnya kita disunatkan membaca sambil i'tidal itu, sambil i'tidal kita bangun i'tidal tu, masa kita berjalan Allah subhanallah alhamdulillah, kita baca sami Allah alhamdulillah, bukan Allah akbar. Halaman 2. Ketika mana disunatkan takbir Allah akbar, ketika bangun. Ini masa bangun pula. Disunatkan takbir Allah akbar itu seperti berikut. Pertama, ketika bangkit dari sujud. Di sujud kita duduk. Babi beli. Kita sujud, kita bangun cacang. Sunat bangun tu takbir Allahu akbar tu. Itu dia. Kedua, ketika baca bangkit daripada baca tahiyat awal, tak apalah tu. Kesimpulannya, pada setiap rakaat itu disunatkan kita mengucap Allahu akbar. Di mana nak letak Allah akbar tu? 2 tempat. Di mulut Allah akbar, di hati rasa kebesaran Tuhan, rasa keindahan Tuhan, rasa hati kita harmoni dengan Allah, tenang dengan Allah, mesra dengan Allah. Allahu akbar. Runduk mata kita, runduk hati kita, kerana tunduk kepada Allah Ta'ala tu, kepada orang bimbang. Tu dia. Apakah hikmat takbir Allahu akbar tu? Dalam setiap rakaat itu banyak kali, sampai 5 kali setiap rakaat itu. Pertama, disyariatkan orang mukallaf pada permulaan sembahyang takbir harian itu Allahu akbar, mula-mula sembahyang tu. Jadi mula-mula sembahyang tu makna kita disuruh untuk hati kita curah, cermin hati kita tu dia nyata dengan Allah. Nama dia sini Allah. Tunduk Allah. Nama hati dia, cermin hati kita. Wa akbar sifat kebesaran dia. Allah tu nama dia. Akbar sifat kebesaran dia. Mana kita takbir tu ialah kerana kita nak kita hamba dia, dan dia Tuhan kita. Tuhan kita. Kita mencipta kehambaan, Tuhan tu ada sifat ketuhanan uluhiyah dan sifat samadiyah. Jadi barulah hati kita jurnal tu ada adabnya. Ni Allahu akbar tak lain, tak ada adab dengan Tuhan tu. Orang adab, misconduct, no discipline. Kita mesti ada good conduct, good discipline. Mana Allah ada adab kita ni Tuhan. Kita hormat pada Allah tu bukan main. Allah Maha Besar Tuhan. Bukan kata Maha Besar tu, mata rasa hati kita rasa mesra, rasa hebat kita jadi hamba dia, dia jadi Tuhan kita. Tuhan dengar kita kata Allah akbar, kita kata Allah akbar, Tuhan dengar kita kata dia Allah akbar tu. Alhamdulillah. Allah. Sebab tu Nabi sebelum sembahyang tu Nabi tak lari dah. Minta Tuhan tu bukakan hati dia biar cerah dengan Allah, biar cermin hati tu cerah dengan Allah, biar hati tu rehat rasa. Rehat ni rasa
Sihat hati ni. Istirahat ni arif Nabi solat, hati istirahat dengan Allah Taala. Allah. Rehat hati. Kena ada rehat hati ni. Dalam semayang tu kita ambil peluang biar hati kita rehat sikit kau. Masa mana kita rehat tu masuk Allah. Tak ada orang lain dah. Rehat. Okey Allah. Rehat dengan dia. Istirahat nama dia. Istirahat ni makna cakap Melayu, ambil jadikan hati kita jadi lega, tak berasa sabuk. Carilah peluang ini dalam semayang. Di luar semayang belum menentu, sebab kita sibuk dengan kerja-kerja kita. Kalau jadi guru sibuk mengajar, kalau jadi driver sudah jadi driver, driving dia tu. Tapi orang ahli ibadat Allah. Kalau kita semayang zuhur, Allah. Rehat kita hati. Arihna fi solah ya Allah. Itu Nabi buat. Itu memang ittiba nama dia. Ittiba. Ikut Nabi lah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayalah kamu bagaimana kau tahu. Semayalah bagaimana kau lihat aku semayang. Orang zaman dulu masih Nabi, tengok Nabi. Sebab itulah kalau kita semayang, jadikan diri kita ini seolah-olah kita ada di belakang Nabi. Perlu khusyuk. Ya, kalau kita semayang seolah kita sambut semayang Nabi jadi imam kita, kita ikut imam semayang. Tu imam ikut siapa? Ikut siapa? Cuba jawab kalau berani. Tu imam ikut Nabi lah. Dan Nabi ikut siapa? Cuba jawab kalau berani. Ikut Allah turun. Ada talian. Ada talian. Kita sebagai seorang diri, kita direct dengan Tuhan. Kita sebagai imam, Allah Akbar, kita ikut imam. Imam tu ikut Nabi, Nabi ikut Allah perintah. Turun dia kata Allah perintah Nabi, Nabi perintah kepada umat dia. Perintah pada kita sembahyang dari atas turun ke bawah, dari bawah turun ke atas. Naik ke atas dengan Allah. Buat lagu itu. Sebab itu kalau kita buat macam Nabi betul-betul kan, tak timbul masalah dalam ibadat lah. Sebab hukum ibadat terang ni bukan bodoh. Nah, air semayang macam mana Nabi buat gitu ke ni. Kalau kita ikut Nabi ambil semayang kan, cukup mudah. Masa 10 minit saja kita tak payah ingat pada mazhab lain. Sebab dalam mazhab lain tu ada belakang Nabi buat. Tengok. Mula-mula ambil Nabi semayang, Nabi. Kita ingat kita macam zaman Nabi ni lah. Seolah kita bukan tahu Nabi. Nampak Nabi ambil semayang tu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kamu bagaimana engkau tengok aku semayang. Jadi kita duduk masa Nabi, kita ambil semayang. Mula-mula basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat tu. Macam komor. Masuk air hidung. Masuk muka. Gosok sikit lah. Nabi gosok. Lepas tu basuh tangan ke siku. Gosok. Sapu kepala. Sama ada buat gini semua sekali ataupun satu pak saja. Telinga kena basuh. Sebab ni basuh kaki. Itu Nabi ambil semayang. Hak kita buat pada ni ada dalam tu. Hak Nabi buat dah. Hak Mazhabi, hak Imam Hanafi ada dalam tu. Hak Nabi buat ni ada dalam tu. Hak Imam Maliki ada dalam tu. Hak Imam Hanbali ada dalam tu. Itu semua Nabi buat tadi dipanggil integrated, sepadu, ada belakang lah tu. Tak saya ingat ke mazhab lain ikut Nabi buat lah. Apa payahnya. Bila setengah orang kita tak batal sembahyang, bukan kerana nafsu, seperti biasa je, bukan kerana tersyahid, ada syahwat, ada bahi, tak boleh tu. Nabi pun tak boleh juga. Itu cara sembahyang ikut Nabi. Tak payah kita kata kena ikut mazhab Hanafi lah, Maliki lah. Sebab kita buat tu Hanafi adalah tu, Hanbali adalah tu, Syafi'i ada, Maliki adalah tu. Tak begitu. All in je gua. Not as a part, but all in. Bukan sebahagian, semua sekali adalah tu. Cuba kita ambil hukum perdu sembahyang mazhab kita. Ada tak buat? Ada. Pak Maliki buat 4 cara, 4 hukum. Ada?
Maliki banyak sikit. Ni. Hambali ni wajib ni. Nabi buat, kita buat. Cukup. Tak ada apa-apa. Oh, hebat. Kalau kita ingat kita ada, semacam kita ada zaman Nabi. Itu Nabi kata. Ada seorang sahabat Nabi tu nama Huzaifah. Huzaifah tu lelaki. Dia kata, ya Rasulullah, ada lagi orang lepas kita Rasulullah. Masa Nabi ada di Madinah, ya Rasulullah, ada lagi orang selepas kitanya, dia sama orang tu macam kita. Dari segi kuatnya iman dia, baiknya macam kita. Buat apa begitu? Taklah sekarang ni kami semayang sesama Nabi, kami puasa sesama Nabi, naik haji sama Nabi, dak berjihad fisabilillah sama Nabi. Orang Kedah tu dak dang kita. Tak tu macam kita dak dang Nabi tau. Kata Nabi. Tu anak kata mana bukan begitu. Nabi kata akan datang ada satu masa, Nabi kata, orang-orang ini tidak dan dengan kamu, tak dan dengan saya, tak dan kami tengok dia, tak dan mereka tengok kami. Nabi kata, siapa dia? Haula'u yu'minu nabi wa illam yarawni. Ialah orang yang beriman dengan aku, walaupun dia tidak nampak aku, tak sama aku, tak lihat aku, orang itu sama dengan kamu juga. Itu dia. Bukan mesti kita ada sama dia. Sekarang tak apa dah, asalkan kita beriman dengan ajaran dia, kita buat macam yang dia buat. Tak tahu? Itu orang sama martabat macam kita juga, kata Nabi. Tapi sebab itu ibadat kita buat ittiba ikut Nabi ada. Macam mana Nabi ambil semayang. Tapi nak ikut mazhab ni memanglah wajib, tapi dalam keadaan kita ni darurat di Mekah kan, takut setara perbuatan semayang, ikut Nabi. Sebab Nabi sendiri itu bila saja dia buat macam anak kata tadi, dia cium isteri dia, Siti Aisyah. Cium sayang, bukan tasyahi, bukan ada syahwat, bukan kerana berakhir. Nabi tu semayang. Itu dia, itu cara dia. Ya. Pasal kita buat ada semestilah tu. Mazhab Hanifah tak batal, Maliki tak batal, Hambali tak, Imam Syafi'i batal ya. Jadi kita buat secara itu. Itu berjelas. Jadi kalau sampai ke majlis macam ini, kita retilah selek belok ambil semayang macam Nabi buat. Itu cara dia. Itu ittiba ikut Nabi. Kalau kata dah berani ikut Nabi tu, dah ikut Nabi, ikut siapa lagi? Imam Syafi'i yang buat tu ada dah Nabi buat? Ada. Wudu-wudu 4 perkara bagi Imam Hanafi tu 4 perkara. Niat tak wajib. Wajib 4 je. Muka, tangan, kepala, telinga dan kaki. Kaki tak payah. 2 kali pun tak apa. Tapi kalau ikut Nabi lagi bagus. Itu cara dia. Habis. Kesimpulannya, setiap rakaat itu kita disunatkan mengucap ungkapan Allah Akbar. Tidak termasuk ungkapan takbiratul ihram tadi. Awas sembahyang tu hak wajib tu, Allah Akbar pekat. Takbiratul ihram tu hak wajib, mula-mula sembahyang tu hak wajib, ini hak sunat ni ya. Itu dia. Apakah hikmat takbir Allah Akbar dalam setiap rakaat itu? Banyak kali. Sikit Allahu Akbar. Bila sikit-sikit Allahu Akbar. Bila duduk Allah Akbar. Bila sujud Allah Akbar. Bila duduk sujud yang kedua Allah Akbar. Bila bangun tegak qiyam Allah Akbar juga. Mengapa? Benda ada banyak frekuensi dia. Frekuensi ni banyak dia punya ulangan. Sampai 5 kali. Apa sebab? Pertama, disyariatkan pada orang mukallaf pada permulaan solat dengan takbiratul ihram Allahu Akbar tu. Janji kita kepada Allah dengan mengakui Allah Akbar itu, Allah yang bersifat besar, maha besar, biar kemahlah kita Allah, hebat kita dengan Tuhan tadi, tenang kita dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Biar kita hati kita memenuhi dengan
emosi kita, ketenangan, harmoni hati kita, berasa hati kita menjelira, berasa hati kita berminat, berasa kita sejuk, cerah cermin hati kita Allah, cerah hati kita cermin hati Allah. Itu yang pertama. Diingatnya Allah tu dengan hati yang rela dan reda dengan perintahnya. Allahu Akbar, reda kita sebab Allah. Kan ni disuruh, kan ni Nabi buat, maka kita ikut. Oh, kita ni main kasar, main kasar. Allahu Akbar, main kasar. Ingat kita, Allah Akbar, kita ingat kita tau. Pasal apa ingat kita? Hati saja. Hak mana ingat Tuhan? Dah ingat kita? Tak ada ingat Tuhan. Bila ingat Tuhan, tak ingat kita tak? Hati saja kata Tuhan. Allah Ta'ala tidak menjadikan hati kamu tu ada dua muka. Satu muka je, satu ruang aja. Jadi kalau masuklah imam, oleh tak ada. Kalau masuklah sini nama Allah, Allah, masuk Allah, tak ingatlah kita pada diri kita ni. Tu cara dia. Bila hati kita tu bertapak kemas, dia ingatkan hati yang rela. Hati kita rela, reda. Bila kita reda dengan apa? Dengan Allah tu, tak rasalah tubuh kita ni rasa mesra, rasa rela, rasa reda. Allah reda dengan dia, dengan petah dia suruh kita semayang pula, semayang zuhur tu lah. Tak ada benda lah. Okey lah kita semayangkan ni dia. Pasal kita tak menyeberang ke lain, tak beralih ke lain, tak lari ke lain. Tuju pada Allah tu. Nama dia balik pada diri dia. Dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk maknanya kita tak bergerak tangan kita. Sebab hati khusyuk, tawaduk, tak bergerak. Tu dia. Ada juga orang sama sahabat Nabi terus semayang Allah sebab dia semayang pegang janggut. Nabi tak marah. Mudah-mudahan dia tu buat gitu lah. Bila hati dia tak khusyuk, iza khusyuk al-qalbu khusyuk jawarihu, bila khusyuk hati dia, takkan dia menjanggut. Nabi kata mudah-mudahan dia akan berubah sikap tu. Sebab tu Sayyidina Ali dia semayang dengan kejam mata, supaya bayang-bayang dunia ni, warna-warna hijamah tidak masuk dalam otak, tak memegang hati dia. Kejam mata, mata-hati syuhud Allah. Tu Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali orang alim. Sayyidina Ali orang alim besar. Nabi kata, pintu ilmu ialah Sayyidina Ali. Akulah rumahnya, Nabi kata. Nak masuk ke rumah aku, tanya Ali. Pintu di situ. Tak boleh gitu ke Nabi, Sayyidina Ali ajar. Bab-bab ni, bab mengenal Tuhan. Sayyidina Ali lah. Nabi ajar Sayyidina Ali mengenal Tuhan. Nabi ajar Sayyidina Bakar mengenal Tuhan. Tanya dia, Abdullah bin Umar ni bagi fiqh, tu lain. Abdullah masuk bagi hadis. Habis. Dengan hati khusyuk dengannya, dengan Allah, ia disuruh membaharui maksud janji kita itu. Jadi mula-mula Allah Akbar tu mula sekali. Janji kita dengan Allah tu, Allahu Akbar, janji itu kali yang pertama. Janji yang kedua, Allah Akbar. Yang ketiga, ingat. Yang keempat, ingat lagi. Janji, hati kita ikat dengan dia, kemah dengan dia, nyata dengan dia, dan cermin hati tersinar, makna jelas nyata dengan dia. Kita ulang sampai 5 kali dalam satu rakaat tu. Jadi membaharui maksud janji kita itu bukan saja di tengah semayang, tapi hingga akhirnya ingat pada Allah dan mengingat namanya, nama Allah. Bunyi mulut Allah, hati kita nyata nama Allah tu. Sebab Allah ada dua. Allah pada sebut, Allah pada ingat, Allah pada rasa. Allah pada sebut, Allah pada sebut. Allah pada ingat Allah. Pada rasa, Allah. Rasa sejuk hati reda dengan dia. Itu pada rasa itu zuk nama. Itu lagi bagus. Untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, bila kita sebut Allah Akbar mula-mula sekali, ini semayang. Bisalah assalamualaikum warahmatullahi, rahmat Allah kita dapat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah kita dapat. Hak akhir sekali dapat rahmat Allah. Sebab Allah kebak tadi ya. Tu dia. Rahmat Allah. Jadi rahmat Allah tu jadi tangga kita dapat rahmat, tangga kita dapat mi'raj pada Allah Taala dan menuju Allah di akhirat kelak. Habis. Kita lafazkan Allah itu sebagai adanya hubungan hati kita dengan Allah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, tak terasa kita berhubung, berkontak dengan Tuhan. Macam mana? Macam mana kita nak kata? Sebab Allah, pandai sebab Allah tu. Ada kontak dengan Tuhan. Kita mesti ada kontak dengan Allah. Itu dia. Kita lafazkan Allah itu sebagai nak khabar ada hubungan hati kita dengan Allah. Allah ni, Allah mulut kerja dia, kerja mulut sebut, kerja mulut sebut Allah, kerja hati ingat Allah sini. Dah ingat dapat apa? Kemesraan rasa. Memang begitu. Allah, Allah, Allah dapat mesra. Kena latih benda tu, kena buat kerja benda ni. Ilmu begini kena buat kerja mana? Kena buat. Kalau mengajar saja dapat knowledge, ilmu saja tak boleh. Kena kerja biar dapat pengalaman rasa hati masa Allah. Kena buat kerja benda tu. Kalau kita ada kapok, ada golok, kena buat benda. Tak buat kerja. Ada pak, buat benda tu rumah saja sipang. Tahu. Cuba kerja. Jadi rumah. Ada cok kali tanah pokok. Ni ada Allah saja mulut, tapi kerja tak ada kat sini. Out. Ada Allah tu mulut kita, kerja sini Allah. Tenang. Tu ada kerja. Amal kerja tu, kerja dengan Allah kita tu. Apa kita dapat? Ketenangan kita. Curah mata hati kita. Beberapa pengalaman manusia dalam beribadat kepada Allah. Ni. Kita semayang, kita beribadat, kita biar sampai kepada daripada ilmu, kita beramal, ada ilmu, beramal dan ada iman, dapat membetulkan ibadat kita ni jadi satu pengalaman pada kita. Ada ilmu, kita belajar. Ada iman, kita percaya dengan Allah. Kita beramal sampai ada pengalaman. Kita semayang bang tadi, baca dan sebagainya. Pengalaman macam mana? Jatuh mana kita beribadat ni? Jatuh pekat bawah ke, LCE kata, SPM ke, Cambridge ke, universiti kata. Maknanya maksud kita jatuh pada orang-orang ke muslim ni. Jatuh pada orang iman ke mukmin. Jatuh pada arif billah muhsin ni nama dia. Tengok sini. Golongan pertama, hamba manusia yang beribadat kepada Allah. Dia beribadat. Ibadat dia semayang. Dia berzikir Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, ya Allah. Dia munajat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Jalal, ya Allah, ya Syafi, ya Allah, ya Salam, ya Allah. Banyak lagi nama Tuhan tu. Dia ibadat tu. Dengan sifat kehambaan pada dirinya, dia beribadat ingat di hamba Allah. Hati dia tu ada sifat kehambaan, merendahkan diri pada Allah tu. Tuhan tu ada sifat ketuhanan, dia ada sifat kehambaan. Jadi berkontaklah, berhubunglah antara sifat ketuhanan dan kehambaan dengan Tuhan. Tak lain dah hubungan dengan Allah. Sebab kehambaan dulu kita. Antara sifat kehambaan, kita tak sombong. Tak sombong dengan Tuhan, tak sombong dengan orang, tak sombong apa dengan orang. Kita mesti selalu bersifat fakir, bergantung pada Tuhan. Walau kita kaya pun, kita fakir dengan Tuhan. Ini kita kaya juga sombong dengan Tuhan, sombong dengan manusia. Sombong dengan Tuhan tu maknanya tak payah zakat. Lalu kita maksudnya bila kita fakir tu maknanya walaupun kitanya orang banyak harta, bilion-bilion ringgit dalam bank tu,
triliun duit katalah banyak, takkan nak bela sampai kiamat untuk habis benda tu, banyak sangat triliun. Tapi tetap hamba dengan Allah. Pada hari tadi hak siapa? Bukan kita buat. Kita diri siapa ni? Siapa menyawa pada kita? Atau bumi siapa kita tinggal sekarang? Ke mana kita pergi? Ya, sifat fakir kita tuan tu lari. Dosa besar lah orang besar pun. Dosa rasa kecil hati lah orang rendah pun lah. Pasal kita ada sebab bergantung. Al-Ghani, yang kaya. Tuan kata dalam Al-Quran, janganlah kamu ni jadi orang fakir sampai kamu tak ingat pada aku lah yang kaya. Janganlah kaya itu jadi ingat dia kaya, tak ingat pada aku lebih kaya lagi. Nahnul aghniya, aku kaya. Wa atumul fuqara, kamu fakir. Fakir sini berhajat ke Tuhan. Kalau Tuhan terik nyawa kita, tahan nafas kita, stop oksigen kita, tergolek kita mati, tak seluruh diri. Nak buat apa? Tuhan terik nafas kita. Tu dia. Tuhan kurangkan less oksigen ni. Sekarang ni oksigen kita di salang apa-apa kita ni ada 100%. Dia kurang sampai 20. Berdasar kita pula. Tak boleh bernyawa. Masuk dalam air 5 minit mati, lemah. So kita tu, so mana tu? 5 mati tergelang air. 5 minit mati. So doktor kata mati, pass away, die, mati. 5 minit je. Dah mana kita gagah dah. Tak gagah kita. Tu dia. Jadi orang ni kita sanggup, dia ni sanggup jadi hamba Tuhan. Pasal apa tu? Disyukur kepada Allah. Apa mana syukur tu? Terima kasih kepada Allah. Apa sebab? Banyak nikmat yang diberi. Kalau beri balik, banyak dia sabar dan redha dan dia ikhtiar. Ini orang nombor 1 ni. Mengikut perintah Allah, menegakkan dengan hak khidmat pada Allah. Khidmat pada Allah ni, dia berzikir, dia sembahyang bang, dia buat baik, dia mengatur sistem rumah tangga, sistem berjalan dan sebagainya, ikut sunnah salaf. Maka bertambahlah wajib itu menjadi kemuliaan dan berada di tempat derajahnya, ketinggian. Dia makin sehari jadi dia naik martabat sama. Daripada manusia yang beriman naik pada manusia yang dekat dengan Tuhan tu. Itu cara dia. Itu orang nombor 1. Golongan kedua ni perhati molek. Mereka yang beribadat kepada Allah kerana mentakzimkan Allah Ta'ala. Memang nombor 2 ni dia semayang hormat pada Tuhan. Dia semayang ada adab dengan Tuhan. Apa makna dia adab dengan Tuhan? Masa dia rokok, rokok siapa tu? Hormat pada Allah. Masa dia bangun tu, apa tu? Berarti dia hormat pada Allah yang satu. Masa dia sujud, hati dia tu sebagai hamba Allah. Tu dia reti pasang diri, pasang sujud dia reti fungsi masa sujud, masa rokok, masa tidak, dia reti fungsi tu, kerja-kerja dia. Kerana dialah yang mewajibkan ibadat tadi, kena ikutlah. Maka wajib pada hak dia ialah sebagai ingatan dan bagi menzahirkan hikmat ibadat. Jadi Tuhan jadikan orang ni, dia kata semata-mata kerana ibadat pada Allah. Cari rezeki ibadat, kerja itu ibadat, semayang ibadat, zikir ibadat, tolong miskin ibadat. Orang ni tak lari daripada atas kehendak hamba dia perintah, maka hamba menjalankan perintah. Ini orang nombor 2. Tapi yang malangnya hak nombor 3. Berat ni. Hak nombor 3 ni berat sikit ni. Kita kena ubah. Golongan ketiga, mereka adalah golongan yang taat kepada Allah. Taat sungguh. Dia semayang, dia puasa, orang baik. Pergi haji, buat umrah, semayang sunat, semayang wajib, apa tahu lagi, orang baik. Tapi di ibadat taat pada Tuhan tadi kerana takut pada azab Allah. Salahkah tidak kita takut pada azab Allah? Tak salah. Yang salahnya takut api neraka salah. Apa takut benda apa? Kalau kata
takut azab Allah nak molek ada kait dengan Allah. Ni takut rimal katakanlah. Bagus takut rimal. Takut rimal pasal yang lain. Nah, takut pada Allah pasal yang lain. Takut pada Allah ni makna kita takut bimbang harapan kita Tuhan tak makbul. Takut pada Allah, bimbang amalan kita Tuhan tolak. Bukan takut apa? Takut amalan kita ditolak oleh Tuhan. Takut amalan kita yang kita harap tak dapat mendapat rahmat Allah. Itu dia. Jadi orang ni dia takut pada azab Tuhan lah. Jangan kita tak semayang kerana takut api neraka. Itu tak boleh lah. Takut azab Allah molek. Ada kaitan Tuhan kan. Kalau kita semayang takut ke neraka, kita bergantung ke neraka. Kalau kita semayang tu nak syurga, jatuh ke syurga. Kalau kita syurga Allah molek dia. Tak tahu. Jadi orang ni bukan tidak sah ni, molek dah ni. Bima takut je orang ramai. No, takut mayang seposulah nak mati lele dah. Takut azab kubur. Takut azab kubur. Tu tak kena sikit. Mana molek dah tu. Tapi kita panggil salah guna azab Allah di alam barzah. Benar tu? Tu. Jadi yang nombor 3 ni, mereka ialah golongan yang taat kepada Allah kerana takut pada azab Allah dan berharap pahala anugerah Allah. Sebaliknya jika demikian, nescaya tidaklah mereka beribadat pada Allah kalau tidak ada. Sebaliknya, kalau tidak ada, dia bertambah semayang. Jadi ketiga-tiga ini memang orang Islam belaka ni yang kata dia kafir dah. Tengok dia kata sini, ketiga-tiga golongan ini semuanya baik oleh belaka tu pasal dia tinggal Tuhan. Sebut Allah juga. Sedangkan jauh beza antara mereka. Beza lain. Orang nombor 1 tadi molek. Orang nombor 2 sederhana. Nombor 3 orang awam. Sebab tu orang awam ni kalau dia kata saya takut api neraka Tuhan bakar kita, tak apa lah. Pasal apa? Kalau orang kata pasal apa ke orang yang tak buat ibadat, tak puasa dan sebagainya, dia puasa itu di semayang tu adalah kerana nak syurga, takut ke neraka. Apa pasal pun molek kau? Cuba cari rahsia dia. Rahsia begini. Orang yang tinggal semayang 3 kali berturut-turut lah, raja Petah. Dalam hukum Petah, bila raja orang raja ni orang kuat kuasa undang-undang tangkap orang tu tak pergi semayang, duduk kat masjid 3 kali tak pergi. Cara di mahkamah syariah, dia kata saya bukan tak percaya hukum semayang jemaah tu wajib, tapi saya malas. Asyik dia, tak ada kafir. Petah semayang. Yang kedua pula raja Petah tak pergi juga. Pekat itu hukuman dia kena godang. Godang itu nak khabar, dia pergi sikit nak khabar tu sebagai satu warning bahawasanya tiap-tiap benda yang tak betul, mencuri, merapat, menyamur, kalau tak cukup tanda saksi apa-apa ni kena hukum ta'zir, kena godang juga ni. Nak khabar godang tu mesti ada, dunia pun ada, akhirat pun ada. Sebab kerana ada orang yang di atas dunia dia tak sempat nak godang. Orang nak godang ni, nak boji tak boleh, sebab dia terbawa lari. Dia terbawa lari. Zaman dulu ni tepu ada, pula atas bahasa ada, senang ya, tapi masih orang dapat lagi. Jadi kalau orang tu dia jahat, pasti betul zalim betul, tak tu boleh takat godang dia. Nak gambarkan orang berjahat tu mesti ada hukuman, dunia pun ada, akhirat pun ada. Sebab tu syarat kata bila orang tu berjahat kena godang, nak suruh dia percaya bahawa adanya balasan akhirat kelak. Kerana dibuat jahat tu ada balasannya, baik ada rewardnya, ada syurganya. Tu cara dia. Tu lambang buku tu melambangkan adanya buku kali yang kedua sana di akhirat. Hak ya Tuhan, hak orang tak tahu lah. Orang tak tahu hak mana dosa manusia, orang tak tahu. Tuhan tahu.
Dosa tu besar sangat. Boleh takat pakai kamera yang paling sophisticated, tak dapat tahu bukti orang ni jahat. Jenayah apa tu? Jenayah hati. Siapa tahu? Nanti nak bunuh orang. Ya, nak bunuh orang. Bukan saya ni. Saya bukan. Nak bunuh orang. Boleh dapat saksi pakai kamera. Apa ke niat orang tu ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Dia tak ada, saksi tak ada lah. Macam mahkamah, awak discharge je lah. Acquitted buang saja. Tapi kira Tuhan kira Tuhan niat ada tu, ada juga satu kali balasan. Balas akhirat kena. Itu dia. Jenayah hatinya orang tak tahu. Tuhan saja tahu. Sebab tu Tuhan rekod dalam surat amalan kita ada. Atas alasan logiknya lah, tiap-tiap jahat tu mesti ada balasannya. Tiap-tiap baik tu mesti ada rewardnya. Ada dia punya pahalanya. Tidak ada manusia yang buat perkara tu free aja. Bunuh orang nak free macam mana tak? Hak bunuh orang ni tembak orang pegawai bank dapat takat dah tu. Kau dapat takat pun tak apa juga, disedar disalok. Akhirnya ada balasan tu. Kalau tidak, mana ada? Sejaknya kau orang ni pakai free je ditemu lagi. Itu ada balasan. Itu hikmat Allah Taala jadikan hukum tu nak khabar tu ada karakter akhirat tu. Itu cara dia. Jadi ketiga-tiga orang tadi dapat pahala belaka. Tapi jauh beza. Orang nombor satu ni dia buat tu kerana Allah semata-mata. Jangan soal. Tak usah semayang, dia semayang. Tuhan kata berzikir Allah tu tenang hati, la ilallah ya Allah, tenang hati dia. Soal. Tuhan beri tenang tu tak okey. Beri tak beri, dia mesti berzikir Allah. Ikut keadaan lah mana? Ikut masa. Orang ni dia pakai ta'abud mana sami'na wa ta'na. Tuhan suruh aku zikir. Itu cara dia. Orang nombor dua ni, orang ni ikut perintah Tuhan. Ni orang bimbang ni. Orang tadi orang tu wali. Yang keempat ni orang amal. Orang ketiga ni orang amal. Inilah dia apa ni kita panggil kelas-kelas manusia dalam beramal, kerja ibadat dia dan iman dia kepada Allah Taala seperti yang disebut dalam kitab ni apa ni yang dikarang oleh Al-Imam Nasir apa ni Ibnu Ajibah dalam kitab Sahih Hikam. Saya terjemah di sini. Itu caranya. Wallahu a'lam.